Mungkin Ibu Tuma beri saya sikit penjelasan tentang peranan polis malam. Berapa ramai agaknya pihak polis, anggota polis, SB dan sebagainya yang turun ke Dewan Undangan Negeri Perak semalam, sedangkan kes-kes jenayah terhadap anak-anak sekolah, wanita meningkat dari masa ke semasa. Mereka tidak menjalankan tugas yang lebih penting daripada menjaga Dewan DUN Perak semalam. Terima kasih. Ya, kita telah dengar bahawa bilangan ialah antara 400-500 orang dengan pihak polis. Wahal masalah keselamatan rakyat negara kita semua diketepikan. Tidak adalah usaha yang keutamaan diberi supaya menjaga keselamatan rakyat, anak-anak kita, rakyat kita, dan semua untuk digunakan supaya polis menjadi alat pihak yang Barisan Nasional dalam agenda politik ini, khasnya untuk sabotage hak rakyat negeri Perak, menadakan kerajaan mereka yang terpilih. Dan inilah saya rasa mengakibatkan satu krisis keyakinan. Dan sebab itu saya tanya, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dengan sendiri bertanggungjawab apa yang berlaku dalam Perak, sanggup mengakhiri semua sandiwaran politik di Perak dengan mengembalikan kuasa kepada rakyat di Perak untuk memilih kerajaan mereka secara bebas dan demokratik, dengan membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak dan mengadakan pilihan raya umum di negeri Perak. Ini merupakan cara yang paling demokratik dan melentasan undang-undang untuk Yang Amat Berhormat menyelesaikan rampasan kuasa di Perak yang tidak demokratik. Dan dia harus ingat bahawa dia sekiranya dia tidak rela untuk menyelesaikan dengan secara hormat dan demokratik rampasan kuasa di Perak, beliau tidak akan dapat credibility dan legitimasi sebagai seorang Perdana Menteri yang layak untuk memimpin sebuah kempen satu Malaysia untuk seluruh negara. Kalau di Perak pun dua Perak, apa ertinya satu Malaysia? Dan saya harap beliau tidak fikir bahawa kemenangan UMNO dan BN di pilihan raya kecil Bagan Pinang boleh dijadikan bukti sokongan popular untuk slogan satu Malaysia. Jika demikian, bagaimana pula dengan kekalahan UMNO BN di pilihan raya kecil Bukit Gantang, Bukit Selambau dan Permatang Pasir? Kalau kita tidak mahu sebut pilihan raya kecil penanti, di mana Timah Satu Malaysia gagal untuk memastikan kemenangan mereka. Adakah ini diambil sebagai 3 kekalahan pilihan raya kecil berbandingkan satu kemenangan untuk satu Malaysia? Yang Amat Berhormat, semenjak dia menjadi Perdana Menteri pada bulan April, dan sangatlah kurang bijak untuk Yang Amat Berhormat menjadikan satu Malaysia sebuah isu parti-parti politik. Saya pun sebenarnya telah menyuruh Yang Amat Berhormat supaya secara rasmi menarik balik sokongan slogan satu Malaysia dari kempen pilihan raya kecil Bagan Pinang. Yang pertama sekali, di mana letaknya satu Malaysia, dan dilaungkan oleh BN. Wahal tiada satu UMNO, tiada satu MCA, mana ada satu MIC, dan tak ada satu UMNO, tak ada satu MCA, satu MIC, mana ada satu Barisan Nasional. Dan tentulah jika ada satu UMNO, Tan Sri Ishak tidak akan dipilih menjadi calon BN pilihan raya kecil Pinang, sedangkan sudah ada bantahan kuat dari bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan pun Yang Bermulia Tunku Razali. Tidak ada satu MCA yang kononnya mendapik dadak sebagai parti politik Cina yang Ipoh Timur, tiga terbesar di dunia. Boleh saya dapat penjelasan? Bangun lagi. Ya. Terima kasih Datuk Tuan Speaker dan juga Ipoh Timur. Adakah Ipoh Timur setuju bahawa untuk menggantikan slogan satu Malaysia ini, kita haruslah menekankan satu undang-undang untuk semua, iaitu seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak ada sesiapa pun yang melampaui atau melepasi undang-undang yang sedia ada. Tapi yang kita nampak semalam ni, polis telah langgar undang-undang kerana tidak membenarkan adun-adun Pakatan Rakyat untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri, iaitu mereka telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124, di mana sesiapa yang melarang adun ataupun ahli parlimen
ataupun exco menjalankan tugas, mereka boleh dihukum penjara 7 tahun atau juga denda. Jadi lagi satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak polis ialah dalam isu jubah speaker. Kita tahu memang speaker tidak ditangkap. Kalau isu sama ada siapa berhak ke atas jubah itu merupakan satu perkara sibuk dan dia patut dibawa ke mahkamah untuk menentukan siapa yang berhak kepada jubah itu. Polis tidak ada hak menangkap atau mengheret, mencekik mana-mana adun ataupun speaker. Jadi ini bermaksud polis has taken law into their own hands. Jadi mereka mesti didakwa kerana assault, battery, kalau semua undang-undang ni dipakai untuk rakyat biasa, setujukah Ipoh Timur bahawa mereka mesti didakwa kerana melakukan kesalahan. Itu juga berlaku pada insiden-insiden pada 26 Mei di Perak, pada 9 Julai di Setiawan dan lain-lain lagi kesalahan yang dilakukan oleh pihak polis, di mana banyak laporan polis telah dibuat tetapi tidak ada seorang pun yang didakwa di mahkamah. Jadi saya hendak pandangan Ipoh Timur, setujukah kita mesti melawan-lawankan satu undang-undang untuk semua rakyat Malaysia? Ya, betul. Sebab itu tak mungkin satu Malaysia berjaya kalau ada dui standard dalam application undang-undang, di mana adalah satu law untuk mereka yang berkuasa tetapi ada undang-undang yang lain untuk orang-orang yang lain. Dan inilah apa yang berlaku dalam adalah krisis credibility, krisis kepercayaan kepada pucuk pimpinan, khasnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, oleh kerana beliau tidak boleh memberi satu contoh sebagai model leader di mana there is a rule of law, a just application of the rule of law. Dan apa yang berlaku semalam di SUK Ipoh menjadi satu pukulan hebat kepada dan penghinaan bukan sahaja kepada Dewan Undangan Negeri tetapi sistem parliamentary democracy, oleh kerana polis digunakan untuk mengganggu dan mencegah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Rakyat daripada menghadiri sidang yang Ipoh Timur yang masa. Minta perluan sikit, minta pandangan orang yang sikit. Okey. Saya terpanggil lah. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Ipoh Timur sebagai seorang veteran, orang yang paling berpengalaman lah saya anggap. Soal apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Perak semalam, Yang Berhormat sebagai veteran dan tahu kena-mengena dengan undang-undang. Ya, cukuplah. Yang Berhormat soal majority rule ni. Ya, majority rule ini very basic. Jadi apa yang kesalahan? Apa yang salah kerana di situ pada itu dua speaker, macam mana? Speaker yang dulu tu sudah kalah. Yang memerintah sekarang majority. Ya, itu minta pandangan dari Ipoh Timur sebagaimana orang veteran. Kita tahu. Kita sebut mengenai satu Malaysia. Kata satu Malaysia, adakah keadilan dan atau majority semua pun tidak adil rules, tidak democratic rules, dan ini tidak boleh. Dan itu apa majority ini? Majority oleh kerana tiga kata ada, dan sama ada benar, ada majority kita boleh tahu kalau rela membubarkan Dewan Negeri, ada satu election, kita tahu siapa ada majority. Dan kita tidak boleh menerima bahawa jungle law of the jungle can prevail. Dan sebab itu kita ada civilized society, the rule of law, of justice must be prevailing concepts. Dan balik kepada ucapan saya nanti Pertua, mana ada satu